Kerjaan sosial dan kerjaan pegangan kami disiplin dan komitmen. Bersama pegangan kami, Kakakun adalah keperluan, bukan kehendak. Oleh yang demikian, saya upaya saya akan melaksanakan tanggungjawab saya. Rakyat Malaysia adalah tanggungjawab saya. Saya akan terus menyampaikan perkara yang betul, tempat yang betul pada ramai rakyat Malaysia semampu saya. Saya tidak akan reka dan tidak ada sanksi yang belum dapat. Jika ada rakyat Malaysia yang tidak mempunyai pedoman, itu salah saya. Jika ada rakyat Malaysia yang masih susah, itu silap saya. Jika ada rakyat Malaysia yang masih menderita, itu adalah kelalaian saya. Rakyat Malaysia adalah kawan saya. Saya wajib membantu kawan saya. Ada orang lain yang akan membantu kawan saya selain dari saya. Keluarga saya juga kewajipan saya. Menjaga keluarga adalah tanggungjawab saya. Jika mereka percayakan saya akan membalas kepercayaan itu. Saya tidak akan menipu keluarga saya. Kepentingan pribadi. Saya mempunyai keluarga. Saya harus amanat jaga keluarga saya. Saya tidak ambil ini tidak ada dunia saya pada dunia. Ibu bapa saya mengharapkan saya. Pasangan saya mengharapkan saya. Anak saya menunggu saya dengan penuh harapan. Tidak sekali-kali saya akan harapan terhadap saya. Keluarga saya menunggu terhadap saya. Saya membuktikan yang saya akan berjaya. Saya tidak akan mengalah bagi saya tidak berjaya. Saya masuk ke dalam industri dengan cita-cita yang tinggi. Saya ingin mengubah nasib diri. Saya sentiasa ingat masa depan saya. Masa lampau saya. Saya berjanji akan mengubah nasib saya bersama industri ini. Tidak sekali-kali saya akan berubah. Saya ingin seorang yang penuh adab, penuh semangat. Saya telah dididik dengan sempurna. Agensi telah lakukan segalanya untuk memastikan saya berjaya. Jadi saya ada pilihan lain. Saya perlu berjaya. Saya tidak boleh lupa cita-cita saya. Pertama kali melangkah ke dalam industri ini. Walau amalnya berada, saya akan terus melangkah setapak demi setapak untuk mengejar kemenangan dan ini adalah cita-cita saya. Dan siapa yang boleh mengubah perjalanan hidup saya menjadi diri saya sendiri. Apa yang perlu saya lakukan hanyalah berbicara positif. Dan saya berbicara positif, saya akan menjadi positif. Sebaliknya, jika saya berbicara negatif, saya akan menjadi negatif. Ketika bersama belajar, saya sentiasa yakin dengan diri saya. Saya sentiasa tenang dan cerita mengenai pekerjaan yang kami ada. Jangan sentiasa selesa dengan saya. Saya dapat bangga dan bersemangat dengan saya. Ini apa yang saya lakukan adalah mencoba lebih ramai pelanggan banyak dapat saya. Jika saya menyelesaikan sesuatu yang terpenting, saya akan fokus dan beralasan dengan saya. Ini jihad saya, bukan sekadar jihad, tapi ini peperangan saya. Saya bergaya membantu orang lain. Saya bergaya membayar zakat dan diri. Saya menjadi kaya bukan berjaya dan menunjuk-nunjuk. Ini untuk saya bersaksi. Untuk saya buktikan bahawa saya sudah paling wajib ini. Tidak sesekali saya berubah. Tidak juga akan mengalah. Ini jalan yang saya pilih. Jadi ini yang disudahkan. Alat-alat kasar yang sampai ke pandangan. Genggam barang yang sampai dari atas. Saya akan ambil tindakan serta-merta. Saya akan ambil tindakan serta-merta. Saya akan ambil tindakan serta-merta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar Arif Tias? Sedang kita ambil mesin. Ada 2 orang. Ada 2 orang. Rizky dengan Pizza. Semua kecil lah. Pedih. Semua pedih lah. Aku semua hitam. Kita tak ada jumpa di dekat lah. Right, so alhamdulillah hari ni kita berjumpa pagi ni setelah kita meeting kick-off kita hari Sabtu hari tu. Dalam kita mendapat rehat yang cukup. Okay. Kita dapat rehat yang cukup semalam. Saya hidup 3 pagi lah. Itulah. 23 pagi lah semalam kan. Pulang.
Saya Kata Arsenal. semalam hari Ahad kan. Hmm. Hari Ahad setelah saya rasa setelah 2 bulan kot. Setelah 2 bulan semalam adalah hari kali pertama saya dapat bangun tidur pukul dekat pukul 12. Kan. Okay. So lama lah saya tak bangun lambat. Jadi kerana tuntutan kerja busy. Tuntutan kerja, tuntutan family dan macam-macam lagi lah. Alright. Tapi bangun subuh ni pun pandai-pandai aku subuh bangun. Kan. Subuh bangun lepas tu tidur lah balik. Aduh, aku tak bela. So saya bukan saja nak cakap saya bangun lambat malam. Kan. Itu menandakan yang kita agak busy kebelakangan ini. Kita agak busy dengan kerja ke apa. Saya tak show you all lah. Kan? Itu saya. So, apa yang baik dia, okay, apa yang baiknya ialah kita dalam momentum bekerja. Okay. Macam saya lah, saya dalam momentum bekerja dan saya, maksudnya saya tak adalah nak rasa Monday blues ke apa benda semua. Right? So saya akan terus bekerja. Cuma mungkin cara kerja tu dalam keadaan yang lebih relax. Yalah sebelum ni pun memanglah saya tak dapat nak bangun lewat. Dan memanglah saya bekerja tapi tak adalah saya bekerja setiap masa, setiap jam tu dengan aktiviti kerja kan. Alright? Cumanya ada tuntutan. Jadi ada tuntutan setiap masa. Right? Okay, so hari ni Isnin. Sebenarnya hari ni adalah minggu kedua 2024 kan. Ini bukan minggu pertama kan. Minggu pertama kita berjumpa di SPF. Okay. Satu benda yang paling saya terlupa sekali Ami hari ni terlupa nak bergiling tadi. Pilih Pro ni kan. Lepas ni dia sebulan boleh ponteng sekali. So minggu ni anggaplah minggu ni ponteng sekali tu. Kan? Dapat orang ni, dapat green light. Tak apa, lepas ni kalau benda tu ada kalau tiba-tiba SPSG tak ada ataupun Rafiza tak boleh nak datang hari tu, saya kesatkan untuk sekali. Right? So sebenarnya saya dah teringat dah tadi 8.20 tu. 8.20 ingat, 8.30 saya lupa. Right? Saya tak tahu apa yang saya buat tadi. Kan? Alright, so kita punya SPSG kita kembali, yang paling bestnya kita kembali ke fizikal. Alright, kita kembali ke fizikal. Saya rasa last 3 months kita buat online. Disebabkan banyak sebab lah. Ada banyak sebab, because of result, because of number of attendance, bermacam-macam lagi lah. Okay, bermacam-macam lagi. Alright, so saya decide situ nak buat online sahaja. Tapi kita semua pun tahu, kita semua pun tahu keberkesanan online tu dia tak seperti kalau kita macam ni lah, fizikal. Right? Dia tak macam ni. So saya decide kalau kita nak pergi grow, kalau kita nak dapatkan result yang bagus this year, kita perlu mulakan dengan meeting fizikal. Bukan kita perlu mulakan, kita ada je meeting fizikal hari Jumaat, kita fizikal apa semua. Tapi kita kena kembalikan SPSG setiap hari Isnin fizikal. Tapi bila kita buat secara fizikal, kita boleh start lewat sikit lah 9.30. Alright, kita start 9.30 dan inilah yang berlaku pada hari ini. Alhamdulillah. Attendance agak okey, alright, attendance agak okey. So apa sebenarnya matlamat? Apa sebenarnya matlamat kita buat SPSG? Sales Builder Study Group SPSG. Sales Builder Study Group SPSG. Kita kena group study ya, macam nak ambil exam lah. Macam nak ambil exam, kita study dulu. Okay. Okay, apa matlamat pertama SPSG? Study group. First quarter, lepas week. Betul. Okay.
Okay, first kali memang kita akan buat postmortem. Tapi minggu ni kita tak buat postmortem. Maksudnya sebab last week aktiviti mungkin adalah, saya rasa ada. Setiap orang ada aktiviti, tapi saya rasa aktiviti yang tak mencukupi lah. Okay, kan? Alright, aktiviti yang tak mencukupi. So, postmortem tu satu. Lepas tu yang kedua apa? Okay, first postmortem. Kedua apa dah? Planning. Nak buat. Planning. Planning ni saya kan? Okay, planning this year. Okay, betul. Postmortem dan planning. Lagi satu apa? Tak jumpa Bella. Dia minta jumpa. balik. Ada orang tak jumpa jalan balik ni. Boleh sekali, boleh. Kau sedar pizza dia mana tu? Ada. Kau pizza kan? Dah sampai dah. Ayah tu rumah dia dua tu. Belum. Tiba-tiba nak cakap apa dah. Okay, yang terakhir sebenarnya kita nak share experience. Okay. Kita nak share experience. Apa yang you all hadapi last week, postmortem kita buat postmortem. Apa yang you hadapi last week, kalau you ada satu case yang best untuk di-share. Okay, contohnya lah, bagi contoh, klien tu, you ada jumpa one prospect last week. Okay? One prospect last week, dia seorang yang kaya. Okay? Dia seorang yang kaya, tapi dia tak nak masuk. Dia tak nak beli. Okay? Dia tak nak beli. Lepas tu dia tanya prospek tu lah kenapa, dan dia jawab dan kita boleh share kat sini. Right? Kita boleh share kat sini. Ataupun, ada customer tu dia sebenarnya, prospek tu dia sebenarnya cukup makan je gaji dia, duit dia, every month. Tapi dia tetap nak beli. Dia tetap nak beli. So, apa yang kita share dekat dia, membolehkan dia nak beli. So, orang lain akan dengar that experience. Dan orang lain boleh gunakan untuk dekat luar. Maybe minggu ni, ada seseorang yang lain, dia jumpa orang yang betul-betul duit ngam-ngam enggak. So dia boleh guna pakai experience yang okey. Hari tu dia, masa hari Isnin, dia ada share. Macam mana apa benda semua kita boleh gunakan. So, bila setiap minggu kita share, dia berkembang, alright, benda tu, dan kita ada banyak experience. Dan walaupun kita jarang pergi appointment nanti satu hari, tapi macam kita banyak pergi appointment. So, itu yang kita nak ada dekat SPSG. Right? So, kenapa kita start SBSG dengan nyanyian? Kenapa kita start SBSG dengan nyanyi ramai-ramai? Yang baca doa tu okey lah. Memang kita akan baca doa dulu lah. Kan? Lepas tu kita akan nyanyi. Kenapa? Kita nak ambil mood. Okay? Kita nak kena ambil mood. Sebab tu, kalau waktu menyanyi, kita kena menyanyi. Supaya kita kena at least kita kena biasakan diri kita dengan tepat ni. Walaupun memang hari-hari kita kat sini pun. Tapi pagi kita tak ada mood, kita baru bangun kan, apa semua kan. Alright. So kalau kita menyanyi, kita rasa happy. Kita rasa happy. Tak adalah kita nak rasa happy sangat kan. Tapi kita rasa mood kita okey. Mood kita okey. Dan kita boleh buat SPSG ni, meeting ni dengan kita boleh melontarkan pendapat, pandangan apa semua. Right? So itu yang kita nak. Sebab this year, ini memang matlamat SPSG daripada dulu pun dan ini yang kita buat. Alright, ini yang kita buat. Cuma tahun ni, saya nak kita buat dalam keadaan yang kita tahu apa kita buat. Kita tahu apa yang kita buat. Dan dia boleh jadi lebih fokus. Dia boleh jadi lebih fokus. Right? Okay, so pada pagi ni, okeylah, sebelum saya share dululah, saya nak tanya, siapa yang last week memang ada aktiviti? Ada any aktiviti? Saya ada aktiviti, ada presentation kan?
Saya actually saya bukan servis klien dia pada kamu. Cuma bila saya dah jumpa dengan saya punya klien tu, saya beritahu kat dia lah saya punya situasi. Saya dah berhijrah daripada Prudential kepada AIA. Okay, and then memang dia okey lah. Tak dapat perbantahan. Saya kata bila balik dia punya. Cuma satu kelebihan dia bila saya jumpa dia ni seorang datuk lah. Okay. Dan saya berjumpa di satu kafe kuih kat Jatiluar. Lepas saya berborak-borak dengan dia bukan dalam 40 minit kot. Datang pula owner kafe kuih tu. Dia sendiri, saya punya klien sendiri memperkenalkan dekat owner tokek tu. Saya adalah ejen dia daripada AIA. Daripada Prudential, daripada AIA. Okay, jadi pun masa saya nak balik, dan owner tu dengan datuk. And then saya pun minta nombor telefon. Kita minta prospek tu. Dapat di mana dia bagilah, mana cara polis ni memang nampak polis. Saya belum lagi call lagi prospek tu. And then ada juga beberapa orang yang suruh saya buatkan quotation. Okay. Cuma saya masih lagi belum. Sebab saya masih mengkaji. Maksudnya mengkaji apa? Sebab dalam pada saya, AIA ni satu company yang baru kepada saya. Contoh macam kontes. Okay. Sebab saya kena hadamkan benda tu. Saya kena betul-betul faham. Okay. Sebab bila kita buat satu benda tu kita faham, jadi benda tu akan memudahkan kita lah. Sebab saya contoh macam dalam semalam pun ada keluar satu email yang berkenaan tentang light info, dia punya requirement berbeza-beza. So benda tu saya mengkaji lah. Sebab saya akan print out benda tu dan saya akan tengok mana-mana saya tak faham, saya akan tanya. Tapi ada lagi aktiviti yang saya dah start untuk saya approach untuk AIA. Tapi tak secara drastik. Baik, kita bagi buka atau apa ni? Dia ada aktiviti, dia akan ada result. Dia akan ada result. Okay. Right. Lain ada aktiviti. Ada servicing with try to attend apa tu, tak refer tu. Number. Alright. Bila kita dapat contact number. Okey lah kalau kita minta refer yang macam Bella ni, dia minta refer lah. Dia minta orang tu, orang tu bagi. So orang yang bagi nombor, yang dia bagi nombor, orang tu tak tahulah yang Bella dah ada ni. Kita tahu macam Abang Mi ni kan. Memang depan-depan kan. Memang depan-depan. So dia sebenarnya within 3 days, memang kena tak balik. Okay, memang. Right. Itu yang kalau tak, dia akan delay dan kemungkinan dia akan buat. Betul lah kan, macam owner kuih kan. Owner kuih, satu hari dia jumpa berapa ramai. Dan dia bertukar nombor phone sehari, saya rasa bukanlah kepada insurans agent lah, tapi tak kepada siapa-siapa lah. Kita tak tahu tukang buat baik ke, tukang supply tepung ke. Kan? Ramai setiap hari. Okay. Alright. Apa yang saya nak share hari ni ialah first kali is about saya nak terangkan lagi sekali pasal kita punya AFYC. Okay? AFYC. So saya rasa benda ni tak terlalu rumit dah. Kita semua dah tahu. Banyak yang sini lah. Banyak yang sini saya rasa. Sebenarnya kalau kita tengok report AFYC ni daripada dulu dah ada dah kat LPT. Betul tak? Kan, daripada dulu dah ada. Cuma kita tak pernah tengok. Kita tak pernah tengok sebab tak ada purpose kita nak tengok kan. Tak ada purpose pun kita nak tengok. Cuma kita boleh kaji. Saya sekali-sekala saya tengok sebab kita boleh tengok itu based on income yang new business. Kalau kita tengok commission statement, itu dia dah masuk dengan renewal lah, contest lah, challenge lah, bonus, baby, balance scorecard apa semua kan. Okay.
Itu dia dah termasuk dekat dalam itu yang ada dalam commission statement. Itu yang kita akan tengok setiap 2 minggu. Confirm lah kan? Ada tak yang tak tengok setiap 2 minggu commission statement? Yang baru tidak. Yang baru lah tak tengok, tapi yang sebelum-sebelum ni mesti wajib tengok kan? Okay. Saya je yang dah setahun saya tak tengok commission statement. Saya tengok ejen-ejen punya je. Okay. Saya tengok apa nama Mak-I, panggil Mak-I ni. Yang main bank. Mak-I, saya tengok Mak-I. Yelah duit masuk tu saya tengok kat situ jelah. Mak-I lah, bukan Mei lah. MAE. Asal aku ada tengok orang panggil Mak-I. Nah, saya panggil Mai. Aku sebut dengan kau. Aku biasa dengar Nas yang sebut benda tu. Kan? Ya. Ini kebina dah. Tunjuk SB. Betul. Dia yang buat dia susah. Cuba tak kat Google apa dia sebut. Okay. So, sebenarnya report AFYC ni memang ada dekat dalam AFPP. Memang dah ada dah. In fact, kalau kita tengok dekat bila kita buka report, performer report, kan, bila kita buka, yang first kali atas sekali bukan ANC pun, AFYC kan. Yang kedua baru ANC, kita kena select ANC pula. Alright, so benda ni bukanlah sesuatu yang terlalu asing. Cumanya AIA dia buat satu keputusan drastik juga saya rasa untuk mengambil kira kontes dan segala-galanya mengikut AFYC. Ya, betul, tahun lepas dah ada ura-ura terdengar benda ni. Dah ada ura-ura terdengar benda ni dan tahun ni dilaksanakan. Tahun ni kita boleh guna ANC, boleh guna AFYC lagi satu yang mana sampai dulu lah maksudnya. Yang mana sampai dulu. Right? Tapi tahun depan 2025 fully AFYC. Sebab apa? Satunya sebab transition lah. Kita ada orang nak kena biasakan dengan AFYC apa semua. Tapi satunya, alright, satunya disebabkan tahun ni kita ada peluang untuk kita repair kita punya PR D1, D2 betul-betul bagi terjaga. Untuk ujung tahun kita nak close balance scorecard sebab PR D1, D2 tahun ni lah yang akan menentukan weight dekat balance scorecard tahun depan. Right? So kalau dibuat secara terus AFYC saja tahun ni, tahun lepas kita tak repair D2 kata kan, kita tak jaga betul-betul D2, so kita akan rugi lah, kita tak akan dapat 100%, susah nak dapat 100%, bukan tak boleh dapat, tapi agak sukar nak dapat 100% punya balance scorecard punya score. Right? Okay? So basically AFYC ni is very simple. Berapa komisen yang kita dapat? Okay? Setahun. Setahun. Berapa komisen untuk kes tu setahun kita akan dapat? Walaupun kita collect half yearly ke, walaupun kita collect quarterly ke, walaupun even monthly sekalipun, right? Berapakah komisen yang kita akan dapat untuk kes tu setahun? Itu yang akan dikira sebagai AFYC. Okay? Kita perlu betulkan sebab ada orang cakap kalau buat annual dia dapat annual, kalau dapat half yearly dia dapat half yearly. Ya, benda tu tak betul. Right? Sebab dia annualize. Right? Dia tak buat calculation macam itu FYC. Okay? FYC yang MDRT gunakan. Maksudnya yang MDRT gunakan. So, katakan hari tu saya dah bagi contoh juga kan. Katakan kita close 10,000 case. Case tu harga dia 10,000 tapi dia bayar quarterly. Right? Dia bayar quarterly. Plan tu 35%. Kita tetap akan dikira AFYC kita 3,000. Right? Tapi kalau itu kalau 100% balance scorecard lah. Kalau tak 100% dia akan lain lah. Tidak ada calculation lain. Right? Tapi balance scorecard dia akan tolak 25% daripada kita punya commission. Okay, normal lah tu. Okay, 25%. Yang lagi 25% tu yang berdasarkan skor kita, berapa persen kita dapat. Okay, faham tak? Sebab katakan kita dapat commission 3,500. 25% tu 700 setengah. 700 setengah. Right?
700.5 tu, berapa persen balance pocket kita dia akan bagi kali dengan 700.5 tu kita akan dapat. So, Okey, untuk yang ASYC ni, actually dia bukanlah actual komisi yang kita nak dapat. Itu just forecast kan. Macam annualize lah. Kata tadi, okay. Walaupun kita buat secara dia punya frequency of payment adalah quarterly, dia akan kali 12 tu. Kira 3 Tapi kita akan dapat quarterly je. kita commission masuk mana- dalam account kau tu. Mana commission kita dalam account different dengan apa dalam report. Yes, betul. Report ini. Annualize. Kalau sekarang dia bayar, dia kira ikut balance pocket punya tier lah sekarang kan. Lalu kalau bulan 1, bulan 2 takkan full lagi lah, tak cases apa semua kan. So dia masuklah kat dalam commission tu 3,000 je. Tapi bila bulan 2 bulan 3 kan balance pocket naik, dia akan dapat mana yang saving balik kan. Dia akan naikkan balik Dia akan naik. dia akan naikkan lah. Kalau ikut logik dia akan naik. Sebab dia ikut berapa income yang kita dapat. Tapi new business lah. Dia tak termasuk income renewal. Segala apa tu semua. Bonus, challenge, contest semua tak ada. Dan untuk yang balance scorecard, dia tak semua, sebab dia ada empat kriteria kan. Dia ada 6. Yang kata yang apa, yang Access ANC, cases. cases kena berapa? 12 eh? 12 atau 30. Oh, dia salah satu kan. Lepas tu PR, lepas tu complain lah. PR D1, PR D2. Lepas tu Complain. dia ada training, CPD. Yang complain yang 1, 2, 3 tu. Safe. CFS. dengan CF. Mana kat AIA Ada 6. ada kes pun dia consider juga. Tapi case atau 30,000. Mana satu dua. Dia consider. Dia akan dapat 100%. Tapi untuk cases dia tak ada upside kan. Ada tak table dia punya Ada nanti saya cari balik. Dia ada complain lah, CSF kena option 1 option 2 pula. Jangan sekali kita senang cerita option 3 memang kita dah tak buat lah. Mana kalau untuk yang production tu, ANC tu kita akan dapat every month kan. Cuma contoh macam yang facility kita akan dapat tahun. Every month, okay, untuk PR D1, D2 dengan training, 3 requirement ni, dia tak ikut current year punya. Dia ikut tahun lepas. So that's why, macam 2024 balance scorecard, kalau nak dapatkan skor yang tinggi kat D1, D2 dengan training, tahun lepas yang 2023 tu, dia dah close lah. So yang tu tahu tak boleh nak repair apa-apa tahun tau. Tahun lepas kena buat tanggungjawab tu. So training memang tak ada masalah lah. Training memang kita akan fulfill dah 30 setiap hari. Kan? Tapi yang D1, D2 yang last year, yang macam yang dorang ni, yang lain-lain ni yang ada PR ni, dia akan kira tahun lepas. So CPD tu training dia consider online dan juga Cuma dia ada training wajib online assessment yang kena buat TCF dengan BSc. Itu je dah 18 PDAU dah. Amlah bukan consider yang betul. Amlah masuk dalam tu dah. Dalam TCF. Dalam TCF tu dia ada 7 training, ada 7 assessment, salah satu dia amlah. Kalau macam ini, kalau ini memang beratus-ratus lah seperti awal tu. Right? So, that's why kita nak kena tengok tiga faktor. Satu is dia punya produk. Okay, kita nak kena tengok produk, berapa persen produk tu bayar. Okay. Tapi idaman dengan sejuta makna, okay, these two product, idaman yang dia punya basic je lah, dengan sejuta makna, of course lah dia punya basic juga is 40%. Right? It's 40% punya commission. Is idaman tu yang buat total health tu dia tak 40%. Yang medical card dia. Medical card punya portion is the 31%. Right?
Maksudnya, idaman adakah dia investment link ataupun tradisional? Tradisional. Oh, untuk medical? Dia ada bahagian basic Okey. dengan medical card. Okey. Di dalam tu. Total Health Solution kalau anda pernah buat idaman. So Total Health Solution punya portion tu, commission dia is 31%. Bukan 40%. 40% yang basic. Jadi mana kat situ kalau kita nak kira dari segi FYC, Lain sikit lah. Dia calculation dia lain sikit. Okay, kalau kita jual idaman yang ada medical card, dia agak rumit sikit. Then dekat itu. Yang tu rasa. Ada 3 tier commission kat situ. Kalau masuk sekali dengan Yang answer saya pun is 3%. Right. So first produk tu apa? Yang kedua dia punya term. Maksudnya payment term dia. Okay, payment term. Contohnya Legacy Beyond. Okay, Legacy Beyond kalau kita close 20 tahun dapat full form 35. Kalau 10 tahun dapat 17.5. Kalau 6 tahun 17.5 tu bahagi dulu. Itulah. dia consider dia dua. Satu payment term, satu term protection. Payment term. Payment term ada consider payment term Bukannya policy term. Sekarang Bukan. Polisi term biasanya 70-80. dia dua je. Payment term tu tengok 10 tahun, 5 tahun. Kan ada contoh macam kenapa yang kata yang okey, kita bayar 10 tahun tapi dia punya tempoh payment 20 tahun. Dia macam high school lah. Ya. Rezeki. Dia ada actual macam tu. Actually Legacy Beyond pun sama. Dia boleh buat 10 tahun. Kalau umur dia sekarang 50, coverage sampai 70, coverage dia 20 tahun. Okey. Kan, coverage dia 20 tahun. Kita boleh buat payment 10 tahun juga. Jadi consider payment term Dia ambil bukannya payment. Nice. Bukan term produk tu. Term coverage. Okay. Right, yang ketiga balance scorecard lah. Okay, balance scorecard. So, ini yang akan menentukan kita punya AFYC untuk kita lebih tinggi. Right. So, macam mana kita nak score? Kan, macam mana kita nak score? Yang paling penting sekarang ni ialah kita kena dengan cepatnya kita buat sama ada 30,000 ataupun 12,000. Secepat yang mungkin. So, at least kita dah dapat dekat situ tinggi. Right? Kita dah dapat 100% dekat marks, dekat production. Okay? So, kita kena buat kat situ. Dan make sure no complaint at all setahun. Okay? No complaint. Complaint, kadang-kadang klien ada complaint, banyak ada klien yang complaint. Tapi bukannya klien complaint terus dia tolak. Itu dia kalau kita dah dapati masalah, kan, baru dia akan tolak. Okay? Complaint ni memang kena zero complaint. Right? So, so kalau kita tengok, okay, macam Mami cakap tadi kan, kita dah dapat R&R untuk elite yang terbaru. Okay, so ada sedikit saja pertukaran. Dia sama je macam tahun lepas, tapi dia ada sedikit pertukaran. Okay. Pertukaran yang dia orang buat ialah dia ada Elite 1 dengan Elite 2 sekarang. Kalau tahun lepas, dia ada Elite Pro saja. Semua tu Elite Pro. Daripada income 4,000 sampai income 15,000, semua Elite Pro dia panggil. Alright? Tapi sekarang ni dia ada Elite 1 dengan Elite 2 yang income 4,000 ke 7,000 tu kan. 4,000, 5,000, 7,000 itu dia panggil Elite 1. Elite Pro 1. Okay, Elite Pro 1. Okay. So maksudnya kalaulah kita ni ambil Elite Pro 1, kita buat yang 45,000 sebulan, kita takkan dapat 15,000. Kita akan dapat 7,000 je. Okay. Saya rasa yang tahun lepas ni lagi better lah. Cuma saya tahu tahun lepas dia buat satu saja Elite Pro, ramai orang tak boleh subscribe. Saya pun tak sure kenapa. Tapi bila dia buat tier-tier macam ni, tahun sebelum tu dan sebelum tu memang buat tier-tier macam ni, ramai yang subscribe. Kan? Tapi saya tak sure lah kenapa. Saya rasa sama kan? Saya rasa sama je kan. Dan sebenarnya ada lagi banyak pilihan. Right?
Tapi itu yang berlaku. Tapi kalau Elite Pro 2 tu yang income dia 9,000, 11,000, 15,000 dan ke atas. Right? Okay, itu dia punya Elite 1, Elite Pro 1, Elite Pro 2. Permasalahan dia sekarang ialah conversion rate dia. Okay? Conversion rate dia. Bila kita ada Elite Lite, kita nak convert pergi ke Elite Pro 1, okay, tak ada masalah. Dia sama lah requirement dia. Requirement dia is dia ikut AFYC 9,000 AFYC. Okay? 9,000. Pada 36. Elite Foundation pun dah. Commission pun pakai FYC. Budget Elite, untuk Elite. Elite Semua AFYC AFYC. dah, AFYC dah. ANC tak ada langsung. Dia tak ada NC. Dia dah start, dia biasa lah, dia akan bully. Rising Dia base commission je lah. Yang allowance tu dia tak kira kan. Mana lagi dia? Dia nak dapatkan allowance tu pun kira Dia ada commission. permasalahan dia untuk kita buat conversion tu tinggi sikit requirement dia. Untuk Elite Pro 1, yes, okay, 25,000 dah boleh dapat. Dia nak 9,000 AFYC. 9,000 AFYC ni dalam 25,000 kalau full form lah. Sebab ejen baru, balance scorecard confirm 100%. Okay? Balance scorecard untuk 2 tahun, ejen 2 tahun yang pertama, 100%. Right? Selepas tahun ketiga baru dapat balance scorecard yang ada percentage. Okay? So, lebih kurang 25,000 boleh masuk Elite Pro 1. Tapi untuk masuk ke Elite Pro 2, okay, untuk masuk ke Elite Pro 2, conversion rate dia memerlukan 60. Sebenarnya kalau kita tengok FYC dia sebenarnya 19,500, lebih kurang 55,000. Kalau ni saya kira kalau 9,500, katalah untuk yang tradisional 40%. Lebih kurang dapat ANC dia 48,000. Lebih kurang. Ini kalau untuk yang tradisional lah. Kalau untuk yang apa, yang investment link, investment Link 20%. bagi 20% eh? Nombor 2. 27,000. Ha? 27. Tapi kita tak ada investment ni apa mah? Apa lagi yang investment ni? Ali Traditional. Tak ada dah. Kita semua tradisional ataupun hybrid. Dah gigi. Hybrid, kalau plan hybrid tetap 35%. Itu Cuma yang kita ada 35 dengan 40 je masalah dia sekarang. Kita dah tak ada yang investment link pure, dah tak ada lah. Cuma hybrid ni apa dah bang? Hybrid ni macam legacy beyond, dia hybrid. Basic dapat 35 tapi dia ada kita boleh top up letak duit investment. Boleh lah. Ada lagi kan? Boleh letak saver, boleh letak yang apa tu yang sekali letak tu bang? Top Top up. Yang itu 3% eh? Ada tiga. Okay. So, plan legacy ni traditional. Tapi dia letakkan boleh investment kat situ. So, itu yang dia panggil hybrid. Legacy beyond boleh, idaman boleh. Boleh tak ada. Cuma juta makna je yang kita bukan hybrid. Ini memang fully Tradisional lah. waktu dia punya cash value dah parai sikit lah. Parai sikit. Lepas tu cuma dia ada enhancer, tapi enhancer tu kita boleh select kan. Sama ada kita nak full ataupun kita nak campur dengan enhancer, tapi enhancer tu kita tak boleh ubah pun, dia dah memang tetap kan. Dah fix lah. Dia dah fix lah. Tak nak sendiri gitu. Alright, so itu adalah kelayakan untuk masuk ke ni. Tapi sebenarnya kalau kita macam kita kira tadi 48,000 dia penambahan, tak adalah banyak juga sebab sebelum ni nak conversion 36,000. 36,000. Tapi itu apa? Saya kena confirmkan balik. Nanti hari ni saya confirmkan balik. Apa akan ikut requirement yang mana untuk confirm. Tapi untuk income apa semua, untuk allowance memang dia akan ikut AFYC yang right. Abang milik tak? Oh. Kau sini like. Sekarang tengah izin dah. Maksudnya dia untuk Pro 1 tu dia sampai dia boleh bagi bonus 4 sampai 7 saja. 4 sampai 7. Kalau kita buat 100,000 sekalipun sebulan tu, 7,000 je kita akan dapat. Melainkan kita duduk dalam tu.
Tapi Elite Pro 2 pula, kalau kita buat 12,000 je, tak dapat apa-apa lah. Kalau tak 10,000 boleh dapat. Kalau itu minimum, berapa perolehan? 25. Boleh? 36. Minimum tu. Ni, 25. 6,000 setengah, 6,000 setengah bagi 30%. Right? So, itu dia punya, dia ada pro and con lah, ada pro and con. Cumanya, kita kalah lah dekat conversion sekarang. Kalah kat conversion. Sebelum ni, saya rasa Elite Pro 1, Elite Pro 2 sama je dengan yang sebelum ni. Okay. Cuma kita kalah kat conversion, dia memang dia tax kita dekat conversion lah. Conversion apa? Conversion. Daripada Elite Light nak pergi ke Elite Pro. Tu lah. Yang sikit English. So, kita rugi sikit lah kat situ. Maksudnya, Masalah charger ni juga kan. Nak conversion nanti kita ada Sini. 48. Kalau So, nama sini kan? Oh. Kalau conversion 40%. Elite Pro 1. Elite Pro Aku lihat sidang balik sidang. 16,000 setengah. Aku terlupa dia. Dan Zangle. Kan ada besar kan? Kan ada Posan punya Posan gelap lah. Sekolah Posan family. 5,000 apa? Posan semua katnya tapi okey lah dia tak ramai. kat conversion Tengok Posan punya kena Posan lagi. Dia betul atas ni. Dia kena tengok. Dia sampai Posan itu aku rasa tu lah abang su. orang Indo dah boleh dapat. Jadi satu versus satu panggung. Nak ada satu yang okey sikit hanya satu go ni lah yang pakai Alright. So, biasa tu. Satu go. lepas tu saya kita punya pemasukan sekarang, ejen baru. Saya tak sure you dah dengar tu. Saya rasa saya tak pernah share kat admin. Tapi saya rasa mungkin you dah dengar juga. Right. Dia betul lah. Dia sekarang ni Betul sih. untuk kita masukkan ejen, dapatkan ejen code, dia punya saya tak sure lagi. Kita kena hantar ejen dulu baru kita betul-betul dapat yang the real situation macam mana. Okay, sebab tu hari tu saya kejarkan juga Abang Mi dengan Zudin tu punya code last minute tu. Kan, saya kejarkan juga. Alright, especially Abang Mi lah. Sebab tahun ni first interview dia akan ada AI interview. AI yang akan interview dia. Saya tak sure macam mana. AI. So maksudnya orang ni, orang candidate ni dia boleh interview anytime lah. Tengah malam ke, pukul pagi. Kan? Dia boleh interview sebab saya lepas tu AI akan interview dia. So saya tak tahu lah, maksudnya lebih kurang senang cerita kalau human kita boleh counting lah. Tu je cerita dia. Kalau AI dia macam tak boleh counting langsung. Dia akan ikut spek. Skim dia lah, ada skema dia kan. Dia memang akan ikut tu lah. Alright, tapi saya rasa tu tak ada masalah sangat. Yang kita boleh tackle lah. Mungkin nanti bila dah ada case tadi kita akan tackle benda tu. Semuanya dia akan tengok past 7 years punya financial kita. Financial orang yang nak masuk. Okay. Macam sebelum ni kan kita apply kalau dia ada hutang yang dapat lawyer punya surat kan, surat lawyer atau bankruptcy ke apa benda kan, kalau ada surat dia tak boleh dapat agent loan. Tapi kalau dia settle, katakan dia ada hutang kredit card 3,000 kan, itu yang dia kena samai dengan lawyer kan, dengan bank tu dia ada surat lawyer. Tapi bila check, rupanya sama dia 3,000 saja dan dia willing to pay, dia pay, surat tu clear, lepas tu boleh kode lah. Kan? Betul tak? Alright? Itu yang sebelum ni. Tapi sekarang dia tengok for past 7 years. Tengok past 7 years pernah ada surat bankruptcy. Any financial punya situation lah, yang problem lah. Kita tengok 7 years. So, saya tak berani nak cakap apa.
Sebab kita benda ni kata kelas 1 tu Ustaz. Right? AI interview tu punya briefing pun saya dah masuk dari tadi. Tapi susah nak cakap saya boleh faham. Nak faham kita kena hantar kandidat lah. Kan? Nak faham kita kena hantar kandidat, kita tengok proses dia macam mana kan. Itu yang paling mudah saya rasa nak faham. Alright. Tapi kita jangan terlalu risau lah saya rasa. Sebab kita of course kita akan ada cara nak tackle benda-benda. Kita akan ada. Cuma masalah yang paling utama ialah kalau company lain nak join kita. Company lain daripada insurance ataupun bank yang financial institution lah. Daripada insurance lain, Takaful lain, daripada bank, apa lagi? Daripada Aeon Credit ke apa semua kan. Dia nak join kita. Yang ni dia akan ada satu kolom, satu surat yang AIA, macam saya nak rekrut Abang Mira contoh kan, dia daripada Prudential. Saya hantar dia punya application apa semua. AIA akan menghubungi Prudential. Dia lebih kurang macam inilah ayat dia. Dia akan berhubung dengan Prudential, bagi surat, bagi email ke apa, saya tak sure macam mana. Dia cakap, Abang Mi ni nak masuk AIA. Dia memang dah berhenti dah dengan Pro. Memang dah berhenti dah pun. Tapi dia nak masuk AIA. So AIA Prudential benarkan ke tak? Betul. Kalau ayat itu kan tak benar. Ini masalahnya, ini bukan AIA punya stand out. Ini bank negara punya. Dan Abang Mi cakap, dekat Prudential pun benda yang sama berlaku juga. Kalau tak, kalau gantung nak tali lah. Dia sedang cerita kalau Prudential tu tiba-tiba dia cakap tak boleh, dia tak benarkan. Tak benarkan lah. Tapi saya rasa mungkin antara insurans industri ni mungkin dia akan ada understanding yang sama lah. Mungkin dia boleh benar. Mungkinlah kalau orang tu very top macam tiba-tiba Wan Zaini yang nak belah pergi kan. Mungkinlah tu lain ceritanya lah kan. Tapi kalau setakat AGM biasa. Ni Abang Mi ni kita risau lah sebab dia orang besar kat sana dulu kan. So tak apalah, dah lepas lah sekarang ni kan. Okay. Tapi saya rasa kalau setakat ejen yang biasa-biasa yang nak yang emosi pun susah nak lepas ke apa, saya rasa tak, mungkin tak ada masalah. Takkan Prudential ke ataupun AIA sendiri ke kan, nak pergi company lain, nak pergi Sunlight ke kan. Kita malah akhirnya dia update status dia sendiri dia punya MDFT. Tak ada, dia dah update lah. Sebelum ni dia tak update. Sebelum ni saya dapat poster tu daripada Hamzawi. Dia betul? Dia cakap lah. Dia kru kau juga? Tak, dia macam mana? Dia aku wish lah, congrats. Lepas tu panjang balik. Ada dalam IG punya komen tu ada dalam 6-7 line. Tapi dia tak ikut aku. Dia kata aku tak quality, kau quality. Allah Akbar. Dia cakap apa? Terima kasih ajar didik, nak bela ajar dia ke apa ke. Terima kasih, saya takkan lupakan di mana saya. Saya okey je dengan dia. Saya memang okey. Hubungan saya dengan dia sentiasa okey daripada dulu sampai sekarang. Dia lagi ajak orang pergi event tarik kain bagus dia. Dia nama dekat TV. Mana dekat TV? Budak bela banyak berjaya. Chef number 1 chef di Malaysia sekarang. Kan chef number 1. Orang nak datang tu tak? InsyaAllah. Dia. Yelah. Tapi kan, kita kena tengok daripada satu sudut yang positif. Dia cerita macam mana MDT dia? Dia kira macam mana? MDT dia kira macam mana? Tak tahu. Dia bukan collected tu. Aku tahu banyak mana aku ada budak lain cerita. Kita malas nak ulas lah. Tapi dia buat fund banyak lah sikit. Banyak fund yang buat. Tapi memang simpan dia pindah ke sana ke? Tapi dah habis fund ni dia pindah lain pula lah. Pergi tempat lain pula. Mungkin lepas ni dia pergi Swiss pula kan lepas ni. Dia tengok pada apa yang bagi duit tu. Betul. Better offer. Dah habis kat everybody. Tu hilang kan. Kena hilang cakap aku macam ni. Betul.
Nanti dia habis dia pergilah lain lah. Kemudian salah sekali belakang ni Kazana. Pam Kazana lah. Gabungan GSC pam banyak dah. Kazana bangsa. Dia Kazana kami Kazana. Dia sekarang ni tak tahu macam mana connection dapat tu banyak. Tapi dia tak keluar nama lagi daripada FWD. Sunlight tu pun nama. Yelah dia tak keluar lagi. 16 juta dah dapat kat FWD. Dia banyak. Takkan FWD. Itu confirm. Lebih. Kalau Kalau tu betul tu kereta BGR dia beli. kalau Sunlight call FWD boleh tak lepaskan Hamzavi memang Itu yang anak tu Itu contoh. tahun depan. itu Tahun contoh depan. yang kes yang memang company takkan bagi lepas kau. Wah, Tapi kalau macam kes tu katakan, okey, nama dia masih lagi betul lah. Nama dia masih lagi dekat FWD. Okey, tapi dekat Sunlight proxy. puas dia lah puas Buat dia. dia. Tapi sekarang ni dia appear gambar dia tau. Tapi daripada segi law dia tak boleh nak apa. Dia tak boleh nak sue ke apa. Nama tak nama dia. Ya, cuma dia macam tu je. Bukti gambar tu. Kan macam Awal. FWD boleh terminatkan terus nama dia kat FWD. Tak, FWD tak nak terminate ya masalahnya. dia buat memang boleh terminate kan, tapi dia tak nak Dia terminate suka kan. terminate. Dia memang nak kena terminate. Tapi banyak tindak tapi banyak yang stay ada uji. Sebab dah bayar banyak, takkanlah nak lepas macam tu je. Itu dia ni. Kita- Dia nombor dua. Kalau Hadi kita- berapa Hadi? Kita tak kisahlah. Dia punya MDRT tu macam mana kan apa semua. Tapi cuma senang je kalau dia dapat cert MDRT USA tu kira okay, legit lah. Dan kalau tak dapat Dia kena punya berarti. kalau tak dapat tu kan kita boleh buat MDRT cakap. Betul. Saya buat CJ saya sign semua ni MDRT. Lepas tu kita buat poster. Tanya Amir. Sean boleh buka. Sean pun MDRT done. Boleh submission. Kan? Okay, so tapi apa yang kita kena ambil yang kan politik adalah sebenarnya siapa-siapa boleh buat MDRT. Okay? Siapa-siapa boleh buat MDRT. And Syida dulu masa dia dekat sini dia bukan teruk sangat, dia memang bagus juga. Tak adalah dia teruk sangat. Tapi kalau ikutkan performance dia daripada semua ejen dia within nombor paling bagus pun saya rasa mungkin top 5 nombor 5 kan macam tu lebih kurang. Okay. Production tahun pertama apa 100,000 kan bersih dia pernah kan dapat 100,000 sekali je lepas tu so semua orang sebenarnya boleh buat tapi dia tak kisahlah yang dia nak claim macam mana dia punya MDRT tu itu belakang cerita. Dan sebab kita tengok ada poster orang akan wow. AIA dengan Imtiaz ni, AIA dan Imtiaz juga kita ni memang betul-betul follow law kan. Jadi sebab kalau nak jadi cerita Prudential dulu berapa ramai MDRT tapi semua tak register USA. Tak use kan? Tak use. Kenal tak use kan? Tak use. 5 kali MDRT. Sekali pun tak register USA. Itu bukan masalah apa. Itu masalah company lah. Prudential macam tu tak pergi hantar nama ke USA. Sayang. COT sekali kan dia. COT sekali kan. Berapa mahal kan? Di Faizin punya bos lah. Use. So, cuma kita berada di AIA, benda tu dia ikut law. AIA ni dia ikut law. Bukan ikut law, dia skema. Dia buat, walaupun ada orang kata AIA saya kira full apa semua kan. Tapi itu tak apa lah. Cara dia. Okay. Kita kena buktikan kan. Kita kena buktikan yang kita pun boleh buat MDRT the real MDRT. The real MDRT. Sebab kalaulah kita boleh buat summit convention tahun ni, summit convention ni 500,000, 560,000. 160,000 kalau bukan advisory. Okay. Lagi tinggi daripada MDRT. Okay. Lagi tinggi daripada MDRT. 500,000 dapat pergi Istanbul summit. Right? So dia punya quality tu lagi tinggi lah. Right? Tapi saya tahu you all semua ada perasaan yang
production tu macam besar. Kan nak kena buat, tapi bagi tripnya ke mana kan. Tak pergi ke Shanghai, Samit pergi ke Istanbul tu pula kita semua pun semua tahu lira memang tengah jatuh, tempatnya murah semua kan, betul tak? Right? Dia terpulang pada penerimaan kita masing-masing. Pada saya tak kisah mana pun pergi dan berapa banyak target dia pun. Yang penting pada saya kena fight. Saya nak fight. Sebab berbalik berakhirnya nanti, trip is a trip. Kita pergi, kita lepas kita pergi. Kalau ada lepas tak pergi juga. Kan? Ada yang tak lepas beli tiket. But the income yang kita gain, the income yang kita gain tu daripada setiap ANC yang kita dapat untuk lepaskan diri kita. Okay? Pada saya itu yang saya pandang. Okay? Itu yang saya pandang. Right, dan ada ura-ura juga kita dengar. Yes, kalau kita lepas star dengan kami, kemungkinan besar kita tak akan follow. Kan? Kita akan ambil the money dan kita akan pergi somewhere else yang lebih best lah. Kan? Kemungkinan tengok macam ada meeting. Kan? Kita tengok pasal ni. Sebab kita mengharapkan at least star tu pergi ke. Kan? At least lah kan 258 ke Dubai sekali ke, ataupun sekurang-kurangnya Istanbul tu boleh dijatuhkan taraf sebagai star. Kan? Yalah. So tapi tak apa lah. Yang paling penting ialah kita fight that contest because of income yang kita nak dapat. Income yang kita nak. Right? Sebab kalau kita cakap, kalau kita sendiri yang ada sekarang ni, kita senior, cakap ni tak fair apa semua. Katakan hari kita tu komit 59 new recruit. Kan? Benda tu semua ada depan mata 59 orang. Kan? Tapi kita duk cakap benda tu tak best. So semua yang baru-baru yang tak tahu apa-apa pasal bisnes ni, yang tak tahu apa-apa dia pun cakap, oh ya tak fair. Macam ni buat star, buat apa, buat AI kan. Right? Prudential ni mana bang? Tahun ni? Tahun ni tak ada. Oh tak ada. Dah dah. Dia 4 bulan tu dia kira sama macam hari kita. Tapi dia punya tu tak. 20 pergi balik samit macam samit kita. Yang tu mana? Samit Yang tahun tu. Sana cases ke? Cases. Dia dah 3 bulan cases ke? Macam nak travel semua cases ke? Dia production. Macam dia tak cases lah. Macam 1-2 setahun dapat 3 cases ke? Lepas dulu pergi lah. Dekat Prudential. Jarang orang satu kes. Orang yang besar. Yelah sebab Prudential, sebab culture company. Bagi AIA ni memang selalu satu kes 500. Ini ramai nak suka ni. AIA ni orang yang lagi teruk daripada kau pun ramai. Tapi dia Kita punya TOT yang Sarawak tu apa, Tong tu kan, Tong Jiong tu kan, mana pernah cukup kes every year. Dia punya kes, dia TOT tapi kes dia pulang bawah 10. dia besar-besar dia punya. Setiap tahun dia TOT berapa 2 kali 3 kali lah. Kes dia, tapi disebabkan dia TOT, setakat satu kes 10,000 tu saya dia tolak. Yelah betul. Itulah dia tolak. Alright. So sekarang kita nak buat sedikit komitmen. Right. Apa yang you nak buat ataupun apa yang you dah plan untuk this week. Okay. Untuk this week you dah plan. Kalau tak plan lagi pun you just, of course lah, dia planning untuk you punya total sales dalam masa seminggu. Okay.
Dan insyaAllah kita just guna je ANC berapa banyak kita nak close, tak payah dah pula nak cakap kat depan ni nak kena. Tak apa. Kan? Kita guna je ANC apa, nanti lama-lama bila kita dah biasa nanti senanglah cerita dia. Okay? Alright, so saya nak dengar sedikit komitmen apa yang you nak share kat depan ni. Ambil masa sikit lah untuk you share. Right? Dan membenarkan orang lain untuk tanya, kita ambil masa. Alright, so kita panggil Bella dulu. Bukan Bella? Listing kalian tu. Itulah. Ada yang pernah. Sampai dah. Lepas tu, minggu ni juga bila ada listing, pun kat dia kata listing kan. Bila listing first ambil tu, kat klien, kita tak boleh ada buat buat kat APC. APC tu banyak lah. Terus join grup mana tu? Campur. Perempuan lah. So, dah. Kat APC tu. Kat satu. Allah kalau dia dapat news. Dapat tanya tu? Tak ada Bella tak? Terima kasih. Right, saya dapat Bella untuk minggu ni saya letakkan target untuk ANC. Okay. And then saya nak juga nak settlekan submission untuk candidate. Memang betul sebab projek tu memang pelik sikit lah. Like apa nak submit tu kan, sebab saya tengok ada satu part tu dia kena upload video, candidate kena upload video jalur dah ceritakan, kena ceritakan pasal diri dia lah, dia kenakan diri video tu. Tapi saya tak go through lagi benda tu sebab tadi bila saya tengok nak settlekan application tu saya pening, saya biar kejap lah tunggu dapat detail dia complete kan. Okay, and then saya nak aktifkan balik untuk buat ads lah. Yang tu saya akan buat setiap hujung saja. Dan start balik untuk call lah. Call saja. Terima kasih. Alright, thank you Arul. Dia nak bagi. Perluan. Target dulu ni saya memang target untuk 10K permulaan. Okay, kau kena call balik lah. Mana cuma saya ada satu je bola. Itu dia patut rahsia lagi. Tapi kes tak besar kan. Cuma saya adalah cancel. Cuma saya tak ambil lagi ni. Mungkin ada satu je lah setakat ni yang saya boleh collect. Okay, so saya akan pull up balik yang mana yang betul yang sebelum ni yang sepatutnya yang janjikan lah. Tidak banyak hole. Okay, tapi yang penting kita banyak rekod dia. Itu saja. Right. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Untuk this week, saya target 10,000. So, kalau ikut planning, mesti 10,000 dah untuk sebab saya ada satu relasi yang defer. Okay, saya dah message dia, tengok sebab hari ni, tapi dia kata malam besok baru saya dapat jumpa dia. So, saya rasa insyaAllah okay. So, planning lain saya nak buat this week. Saya, relasi pun saya ada tengok sikit. Mana-mana klien saya ataupun yang lain-lain pun maybe boleh try lah. Mana-mana klien yang sebelum ni dah ambil Sanggaber, mana dah diibah sebelum ni, boleh maybe convert kepada macam mana lah. Saya ada 2-3 yang saya rasa saya dah kirakan harga apa semua, saya akan contact dia orang untuk macam mana ada dia orang tambah ataupun maybe tapi kata rugi, walaupun saya ada perasan yang rugi.
yang di letter ini tu diorang cerita pasal benda ni kan. So itu antara planning saya untuk this week lah. Right. Alright. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minggu ni saya target 12-27 April. So saya akan plan untuk buat aktiviti minggu ni. Jadi plan tu nak bagi cepat 15 presentation minggu ni. Doakan saya akan start hari ni lah, direct approach insyaAllah. Dan saya akan tengok lagi nak speak sikit dengan apa kena ada punya strategi. Abang bro, mantap abang bro. So tengoklah saya akan matchkan lah saya punya aktiviti tu, tengok macam mana. Saya akan tindak hari ni lah. Okay. Kalau okey jadi. Ada soalan? Kalau okey jadi. Kalau okey. Tak, lagi tu. Amin boleh share dengan orang macam mana Amin buat direct approach tak? Tanya je lah. Roble, anggap bos ni Tu kuda ke Abang bro jual goreng pisang. Nasi lemak. tak selalu direct approach dekat mana? Office ke? Tak pula. Tak pula. Masa Kalau dah kalau dekat Perlis dengan Kedah tu shot lot lah. Shot lot dekat Penang. ada pergi office. Kat sini pun banyak shoplat. Yalah. Bila masuk office tu buat apa dulu? Untuk kita nak share kan, saya ada impias. Saya nak share pasal di bawah pusat Islam. Pusat Islam. Boleh? 5 minit. Menggunakan Islam. Oh, kita buat Islam. Perubatan Islam. Kerja. So ceritalah sikit experience semua orang tak tahu. Jadi lawan dia experience lagi banyak. Saya pernah ada experience. Oi, tak tahu ni first time kau Dalam tak? Banyak lah. Mesti lah. Kalau tutup pintu, betul. No salesman. Tapi bagi saya sebab saya target. Sebelum saya pergi tu saya target lah saya nak beberapa pintu yang akan saya approach. So dia bawa pintu, bawa approaching yang saya ni, tu kita akan dapat lah apa jumlah yang ni tu. Kemudian saya target dekat sekali, saya target lah, maksudnya kan satu hari saya beritahu kan berapa saya nak approach hari tu kan. Ada tak tahu. Dan dia kita sekali lah, bukannya emoji. Nombor dia. Ni tak ada, dia kena simpan je ni. Tak boleh. So saya macam itu contoh saya nak approach 7 orang. Bukan saya nak present 7 orang contohlah. Nak present lah, nak open present 7 orang. So saya akan jarak dengan 3 lah. Kalau 7 orang lah. Kalau contoh saya nak approach 3 nak present 3 orang, saya akan jarak dengan 3 lah. Macam 9 orang lah saya kena approach. Saya kena approach macam tu. Itu saja space saya. Tapi panjang saya buat tak pernah mencapai, ada beberapa kali je yang meet apa jumlah approaching tu, jumlah present tu. Tapi kalau macam waktu saya buat tu, kalau macam hari ni saya tak ni, esok saya akan gandakan, saya akan kira buat sebab minggu tu, sebab target tu saya akan fokus pada minggu. Untuk contoh saya nak kena present 15 kan, darat dengan 3, berapa 15 kali 3 45. So maksudnya minggu tu saya kena approach 45 orang, macam tu lah. Jadi daripada 45 tu saya target untuk minggu tu. Macam tu lah. Sebab tak cukup 45 tu maksudnya saya fail lah. Macam tu. Dari segi approach lah. Dari segi nak ada approach tu. Macam tu. Tak, dia post tu 45 tu memang present ke tak? Oh kan, 45 dapat Untuk dapatkan 15 presentation. Okey. Macam tu. Habis je. Sekejap. Pintu ke pintu tu apa? Kedai ke apa? Ke office? Saya target tu saya nak jumpa owner business. Tapi masalah bila saya pergi hari tu, owner business kan kadang-kadang ada yang tak ada. Ada yang tukar aku dia owner business. Cuma tu lah saya nak dapatkan ilmu juga kat sini. Kalau ada tips macam mana, ada lah cik Indra Sultan lah macam mana nak ni tu. Cumanya macam sebelum ni waktu saya pergi direct approach tu, kita jumpa dengan dia punya pekerja. So kerja dia ada gaji besar kan, ada pekerja kan. Yalah. Jadi kita tak boleh jumpa lah business owner tu, kadang-kadang dia tak sampai lagi. Ada sampai ada time dah, tapi kadang-kadang ada yang terjumpa dah pun saya dah present je lah kalau saya dah jumpa.
Okay. So sebelum ni kita nak jumpa owner business, kita target nak jumpa owner business. Jadi bila dia tak nak tu, jadi sangkut lah kita punya momentum tu. Kita jumpa orang yang betul tapi kita tak jumpa. Jadi so dia kata apa yang masa kita jumpa sama kita share je. Jadi saya guna pendekatan lah, saya jumpa apa-apa saya share. Kalau dia tu apa pekerja biasa, kita aku untuk yang biasa je lah. Saja. So saya taklah buang masa kat situ. Jadi dah ada cara lah macam mana saya nak jumpa lah ikut segmen-segmen. Kalau saya jumpa orang yang penting, insyaAllah boleh close lah. Kalau jumpa orang biasa ni cumanya saya dari segi satu benda tu ialah kita tak confident dah dia kan gaji GP macam tu. Jadi saya kena push lah untuk closing lah, untuk pergi dia ikat dia buat dengan nilai yang murah kan. So boleh lah, saya rasa minggu ni boleh kot. Saya dapat 12 tu insyaAllah. Saya target lah 15% saja, doakan lah saya capai. Dan saya target lah satu orang lah untuk nak buat main OP lah. Saya target seminggu satu. Sebab saya dah dapat lah sebenarnya hari berapa tu, saya jumpa dekat Masjid Shah Alam tu. Ada tidak lah, bukan sebenarnya. Bukan. Next 2 days lepas kot. Habis semayang, lepas tu dia kerja dekat kilang apa, dia beritahu dekat sini, kat jalan. Dia pulang daripada Batang Kali, umur 27. Dia baru 25 lah. Dia banyak aku pun. So dia tengok dia landing. Dia pernah. Aku saya tanya kan, sebab dia pagi lah, dia balik ke Batang Kali tu. So dia landing, dia rehat dulu, semayang umur kan. Lepas tu dia akan tolak balik Batang Kali. So setiap hari dia akan pulang. Jadi saya open lah sikit peluang dekat AIA ni. Saya tak fokus lah untuk dia tu, cuma dah dapat dalam lembu tu. Happy ke dia semua kan, dia pun macam okey. InsyaAllah. Dia je malam kan. Saya tak tahu dia punya ni macam mana. Apa saya akan dapat. Sebab untuk target yang 2024 ni saya target macam tu lah. Di samping nak untuk presentation, saya target juga untuk ni lah, untuk open peluang yang ada dekat AIA ni lah. Sebab saya rasa sangat bagus. Itu saja. Ya, DA tadi berapa banyak close? Kalau hari tu 30, baru satu close tu pun 50 banyak. Itu saja. Itu yang itulah performa itu. Semalam 2 minggu saya push lah. So push totally. Tapi yang lain ada follow up yang macam tim besar, ada owner-owner tu adalah yang semua tak sampai bila target lagi lah. Tak close lagi. Bukan tak close, dia tak buka hati lagi lah. Sebab tim besar ni kan ialah kita kena banyak kali attend. Yes. Kena follow up semua lah macam tu lah. So ada yang ada duit tu ada, cuma tengah lupa kalau yang ada duit tak ada tengok. Boleh 5 lebih kurang. 5 orang yang ada duit. Yang boleh 500 kat atas lah kalau dia nak masuk tu. Saya kata yang ni lah, yang agak tinggi sikit lah, 500 kat atas. Mungkin kalau 1 ke 1,5 lah. Boleh 500 ke 1,5 boleh dapat lah. Betul, mana Kedah boleh? Boleh. Tapi saya selalu buat aktiviti kat Kedah dengan Penang. Satu owner tu yang kedai apa entah. Pakcik apa kedai uncik dibuat kaya. Mula ni saya tak tahu nak yalah, sebab saya datang dengan offer before tau. Bukan saya offer simpanan. Jadi bila bila kita main ni dengan stand Takaful ni, sebab kan dia tak tahu pun sebenarnya pada Takaful ni, dia tahu pasal insurans. Insurans. So dia ni. Jadi kita attempt tu tak dengar dulu offer yang kita ada di AA ni. Kalau kat asal ni bagus, tu boleh lah fikir dulu. Kalau tak ambil ni tak apa. Tu confirm benda tu dah ada. Dan kita dah nak cari siapa macam tu. So kita open macam tu je lah. Dan kita present memang bagus lah. Cumanya dari segi saya nampak tu kan kewangan lah. Itu je lah. Yang owner kedai makan Patani semua kan. Dia dah present lah tu. So dia okey, cuma yalah, ada satu abang tu dia kedai apa nama Abang Somad ni apa nama printing. Dia printing dia macam buat plug tu semua pakai tu. Printing dia tu. Souvenir. Souvenir tu. Lepas tu saya offer kat dia minimum 1,5. Lepas tu maximum 3,000 lah.
Ini bukan level kementerian ni, ini level kalangan cakap tu. Tapi saya turunkanlah buat pada yang basicnya untuk apa abang punya harga apa dulu. Tapi dia macam saya nampak lah dia ada kekurangan lah kot. Sebab dengan dia sendiri yang cakap apa dekat kereta ni pun nak kena naik balik ni dik. Macam tu lah. Apa nanti kalau apa-apa. Dan saya pun duk pasang dia. Maksudnya itulah. Yang ni yang stranger yang saya buat kawan. Tu. Cuma mungkin ada kaedah lain yang saya kena perbaiki lah. Itu je lah. Saya pergi share tu lah. Saya tak kadang ni saya tak open lagi untuk simpanan rezeki pun saya tak nyari sebab saya orang bukan tu bukan saya punya ni lah. Tapi boleh belajar lah tu saya nak tengok dulu game dia macam mana. Saya tak tahu apa sebab saya tengok dalam market kat luar ni orang ramai tak tahu pasal hibah ni. Dia pun tak insurance, macam tu je. Dia pun tak tahu dia pun boleh pergi direct. Tu saja. Kalau yang kaitan dengan hibah lah. Tu adalah poin-poin yang saya dah susun tu. Untuk meet dia punya ni lah. Antaranya yang saya jual, bukan jual dekat mana, saya open dia punya apa minda dia tu. Saya tanya apa saya tanya ada berapa lah, ada berapa kaedah lah. Antaranya saya tanya tak tahu tak apa rumah yang kau duduk sekarang ni kau tak boleh dapat semua pun. Macam tu lah. Tapi saya tanya lah, kau rumah nama siapa? Rumah ataupun loan nama atas nama siapa? Kan pemilik dengan loan lain kan? Lain dia punya ni. Tu loan atas nama siapa? Apa pemilikan rumah atas nama siapa? So kalau dia kata abang, saya akan tanya kata dia, kau tahu tak rumah tu kalau jadi rumah kat abang, akak akan dapat, akak tak dapat totally fully pun benda tu, akak akan dapat portion top saja. So kalau yang later ni Cik Haji kot yang sebut ke, saya tak ingat apa yang dia orang macam Cik Haji. Yang saya baru terfikir lah benda tu, antara yang saya boleh sikit lepas ni lah. Dia kata apa, akak nak tak apa panggil parent arwah suami kau nanti mak atau ayah sebab dia pun ada portion dalam rumah tu. Akak panggil dia pun duduk dalam sekali rumah tu. Akak nak tak panggil ataupun akak nak duduk sendiri dalam rumah tu. Antara yang kita boleh ni lah, trigger dia orang lah. Apa faham maksud tu? Tu antara yang okey lah. Orang perempuan ni confirm dia tak boleh nak meet benda tu. Itu lah. Nak privacy kan? Dia antaranya akan permisi ya. Dia mesti duduk dengan mak dia. Kalau dia perempuan, dia takkan duduk dengan mak ayah parent dia. Mak ayah. Betul. Betul. Tu antara yang ni lah. Antara yang boleh dia. Dan saya dah siap dah orang-orang survey untuk rekrut. Survey untuk ni yang Cik Dia saya buat tu. Tinggal nak pergi direktur je lah. Kalau tu sudah ada lah insyaAllah. Tinggal nak pergi saja. Tu lah yang instant mesti. Tapi kalau beda kat sini, nampak lagi. Ya, mungkin kau sendiri yang nak bunuh dia. Ini dah bilang kamu dah Kahwin yang bilang ini. Ada soalan lain tak? Ada lain. Okey. Selamat. Silakan. Kejap. Dan nyawa? Jadi dia kata ni, dia keluar mazak ni. Patut dia boleh cakap itu ni. Dia bagi tu bukan tu ni. Okey. Doakan. Terbaik. Desi habis dah. Ada lagi ya? Okey, kita boleh buka untuk Abang Will dulu. Okey. Salam. Okey, untuk yang sedia maklum bahawasanya tahun ini saya akan cuba mensetakan penghasilan saya RM5,000. Dan saya dah buat satu breakdown. Okey, sebab kita ada quarter 1, quarter 2. Dan setiap quarter tu ada percentage yang saya kena meet. Okey, untuk nak capaikan saya punya target ya RM5,000. Yang mana untuk quarter 1 saya kena achieve at least keperluannya 20%. Saya punya total kat quarter. Okey, ini quarter 2 22%, quarter 3 28% dan quarter 4 30%. Kenapa untuk quarter 2 dan juga quarter 1 20% dan juga 22%? Tak, kita kena maklum bahawasanya pada quarter 1 dan 3 pertengahan kita dah tak puasa. Okey, and then bulan 4 Raya.
Jadi portion untuk pertemuan dan itu saya kurangkan. Ya. Tapi orang macam mana pun saya ada macam benchmark dah. Sekurang-kurangnya saya taklah tergelincir daripada saya punya kasaran. Artinya saya punya fokus ni akan mengingatkan saya. Okey, 1 minggu saya kena at least berapa kes atau berapa operation. Kalau ikutkan sekarang ni minggu ni dah masuk minggu kedua, sepatutnya saya dah kena ada lebih kurang dalam 20,000. Okey, mana this week nak tak nak saya kena ada 20,000. Sama pasti punya requirement. Okey, jadi kita berkata-kata kita kena ada macam track record untuk kita check di mana kita punya landasan. Adakah kita dah on track ataupun kita dah out of track. Okay, jadi kalau kita on track, okey alhamdulillah. Tapi kita ikutkan sedikit daripada track. Jadi dengan apa yang saya buat ni, kita tahu okey. Untuk dapatkan close satu case tu, dia ada beberapa aktiviti yang kita kena buat. Sebab kata ini tadi, kita kena approach. Okey, itu dia punya first step tu. Okey, daripada approach tu, of course kita kena buat appointment. Okey. Dan daripada appointment tu, kita kena buat presentation. Kalau kita tak buat presentation, macam mana kita nak close? Jadi itu adalah dia punya kategori dia, step by step. Dan kita ingat, tak semestinya, orang yang kita approach tu, dia akan setuju untuk kita buat appointment. Okay? Dan orang yang kita dah set appointment tu, tak semestinya kita berkesempatan untuk buat presentation. Dan tak semestinya bila kita buat presentation, untuk akan close. Okay, jadi mana dia ada ratio-ratio dia. Okay, ikut pada sini yang kita buat, 10 orang kita jumpa, 5 akan dapat appointment. Daripada 5 appointment tu, 3 presentation, 1 close. Mana nisbah dia, setiap 3 orang yang kita buat presentation, 1 akan close. Okay, jadi secara rumusan dia, by this week, nak tak nak, saya kena ada lebih dalam 10,000 ANC. Jadi, saya kontrak untuk saya punya rekaman pada Okay, ada tak kerja apa punya ataupun? Ni kan nak ikut ramai juga. So, saya nak mini ikut, nak bagi masa dia ikut dengan apa yang saya boleh share. Okay, kita sebenarnya, kita dalam masa yang sama, bila kita dah buat sale, okay, and then kita katalah dah dapat satu prospect klien. Kita kena beritahu dekat klien kita tu, apa yang kita buat sekarang. Okay, kita kena share dekat dia, apa benefit yang kita dapat. Sekurang-kurangnya, dia tahu apa yang kita buat, dan mungkin benda tu, oh, aku bayar duit polisi ni, daripada gajian. So, okay, jadi mungkin aku kena tukar. Aku nak orang yang bayarkan. Maksudnya dia kena jadi ejen, dan dia jadi klien. Maknanya sebenarnya, kita sebagai ejen Takaku ni, apa yang kita bayar tu, itu bukan duit kita. Itu daripada klien. Jadi tak answer mana kalau kita ramai jumpa klien, mana kita boleh share ya, kerja kita ni kepada kita punya klien. Cuma sekarang ni saya tak ada apa-apa macam material untuk saya nak share dekat kita protect. Kalau misalnya apa yang kita dah kalau ada apa-apa dia punya di office atau mana. Lagi mempertemukan di share. Dan ada dan ialah apa jadi saya tak tahu sama ada idea-idea saya ini boleh dipakai atau tidak. Dekat company saya lama dulu, saya ada buat satu macam komen lah. Okay. Kadang-kadang bila kita buat suatu quotation dekat iPhone pun, kalau kita tunjuk secara direct dekat kita prospect tu, mungkin dia tak nampak berapa jelas. Sebab kadang kita switch. Okay. Jadi saya akan transfer untuk ya. Kita tengok dia apa tak? Tengok dia apa. Ada yang besar je pada ada beg. Kecil botol sensor. Tak nak mati dengan senang. Dia kata dia kena bagi tumpul. Air ni. Saya ada buat satu format untuk saya transferkan apa-apa saja manfaat yang dalam kita punya iPhone tu dalam satu worksheet lah. Okay, kat sini ada dua. Contoh macam ni apa? Dan ada tujuan. Okay, maknanya ini ada beberapa plan lah contohnya. Okay, kita akan transferkan. Contoh macam saya
Alat yang ketiga ni, dia punya tempoh pembayaran, tempoh perlindungan. Kita kata 10-20. Kita mention kat sini. Tempoh pembayaran 10 tahun, tempoh perlindungan 20 tahun. Dan apa dia punya pelambatan terhadap kematian dia. Kita kata kita buat 300,000 betul Okey, itu untuk kalau berlaku sebab sakit tua lah tentu. Sakit tua ataupun sakit biasa. Anda meninggal sebabkan sakit tua ataupun sakit biasa. Taklah 300,000. Tetapi kalau berlaku kematian masa menunaikan haji terumrah disebabkan kewangan, ya kan? Double. Mana kita baca kat sini 7,000. Okey. Dan kalau berlaku kematian di dalam keadaan awam, mana kita akan dapat triple. Dan kalau berlaku akibat bencana alam, dan berganda. Jadi saya kita transferkan figure tu pada kerjaan ni, mana prospek tu dah nampak. Kalau kita dekat kita punya iPhone tu mungkin benda tu tak sejelas, saya transfer gini. Itu saya punya idea lah. Jadi mungkin anda kata kalau benda ni boleh digunakan, saya tak boleh bagi. Okay, ini untuk yang apa? Macam tiga. Ini untuk idaman. Okay, tu macam medical card dia. Ya, berapa bilik dia, apa dia coverage. Kadang-kadang kita kena bagi satu benda kepada orang untuk dia tengok ataupun untuk dia berfikir bila balik rumah. Kalau kita just tunjuk iPhone, tak ada apa-apa yang dia boleh tunjuk, tentu akan jadi macam satu masalah. Itu sekarang bagi saya lah. Saya kata kalau kawan-kawan nakkan benda ni, tak boleh. Bagus. Apa-apa saja idea-idea yang saya guna pakai kat sana, mungkin saya boleh share. Sebab inilah tahun saya yang kena, maksudnya tahun-tahun saya yang saya kena apply kan balik. Apa yang saya dah buat sebelum ni. Okay, saya kena apply kan balik. Kalau benda tu berguna, dekat. Maksudnya abang akan bagi benda ni waktu abang present ke ataupun dah closing? Masa kita pilih lah. Oh. Bermakna klien dia beri satu pilihan. Okay, kalau untuk yang plan ni, okey, sekian bayaran dia, apa dia jangka plan. Okey, plan ni, sekian bayaran dia, apa dia jangka plan. Nak bagi saya nampak ni. Macam comparison. Yes. Yalah kalau macam ni, selalunya dia macam ringkasan produk kan. Tapi ringkasan coverage. Sama. Semua ni tu, abang tu bagi dia buat balik lah. Lepas tu macam ringkasan produk. Bila kita transfer kat sini, depan dia, okey, kita dekat sana dia dapat keputusan. Kalau kata ada pilih option yang kedua. Tentu. Dan undang-undang dah close tidak. Ini ada kata macam dia, okey, nantilah saya nak macam dia. Ada betul. Simple quotation juga. Ya, betul. Yang plan 2-3 tu, itu untuk comparison ke ataupun plan kita untuk offer kat dia juga? Apa kan dia? Okay, maksudnya kita Different package. Kita tukar dekat iPhone tu. Ada plan B. Jadi plan A tu dia tak nampak dah. Kat sini dia masih lagi appear. Masih lagi appear. Jadi boleh compare. Orang pun AI. Mana yang Dia pun AI. Aku lagi risiko kata kena ni. Apa salahnya? Apa kita orang muda? Ada apa lain? Ada kopi. Ini baik. Okey. Sama kopi. Okey, Ini tanya dia siap ni ke? Bolehlah buat kibar. Tengok. Itu kan ada legacy beyond. Legacy beyond kan. Dah sebelum ni. Nanti saya. Ni ada apa lagi kat sini? Kak Desi. Halo. Halo Kak Desi Suhani. Halo Desi. Halo. Halo. Ni Afiza ada? Kau dah buka belum? Dah. Hello. Tapi tadi takut ke lah abang yang tanya, yang panggil? Hello, dengar tak? Okay, dengar. Nak komen sikit ni. Buka kamera kat sini. Komen apa? Sudah. Makan apa? Komit. Dia ingat dengan abang cakap komit. Dah makan belum? Dah. Tak apa tanya ni nak untuk minggu ni komitmen. Komitmen buat minggu tu. ni. Kena dulu. Tak nak macam dengar. Kita ada tengah urusan dengan DBKL lah. Kejap nanti kita Oh, ada urusan dengan DBKL. Komitmen. Ada urusan dengan DBKL. Komitmen 10,000. Wow. InsyaAllah. Makan saya ya. Okay, bye. Okey. Alright.
So Tapi dah akan cakap blank. total kita akan close pada minggu ni ialah 82,000. InsyaAllah. Di mana yang you all tahu, kita mensasarkan kita nak buat MBA by Bulan. Jun. Ya, Bulan. bulan Jun. So kalau kita nak buat MBA bulan Jun, sebulan kita kena buat 170,000. So kalau kita boleh dapat 82,000 minggu. Right? Minggu depan 82,000. So minggu depan 82 lagi. Kita holding. Lepas tu kita tambah lagi, kan? So itu jalan dia. Okay? Itu jalan dia untuk kita nak buat MBA dalam masa 6 bulan. Right? Tapi kalau kita nak go for 3 million, sepatutnya kita kena buat lebih lagi. Okay? Kita kena buat lebih lagi, kita kena buat 250,000. Right? 250,000. Benda yang kita pernah buat, bukannya kita tak pernah buat langsung, bukannya kita baru nak belajar nak buat benda ni. Right? Kita pernah buat beberapa kali. Tapi kalau setakat 170,000 tu kita kena pernah buat banyak kali, okay, dalam masa sebulan. Alright. So kita perlu buat benda tu, kita perlu kembalikan benda tu, dan yang paling penting sekarang ialah aktiviti masing-masing. Right? Aktiviti masing-masing daripada you all semua. Okay, daripada you all semua. So kita nakkan result sekarang ni. Right, kita dah betting, kita lepas tu nanti dalam sepanjang tahun ni kita akan ada banyak training semua. Terus lepas kita buat benda-benda tu semua, so kita nak start apa? Kita nak start. Right. Dia paling senang sekarang presentation. Saya just nak share satu idea. Tapi saya rasa idea ni dah dipakai, saya dah banyak kali. Orang lain pun dah pernah guna pakai. Cuma hari ni saya refresh lah. Okay. Pada saya, kita nak close prospect, dia kena cakap satu je ayat. Okay. Kita kena make sure sebelum ada close, buying signal dulu. Nak dapatkan buying signal, kita kena make sure klien tu dengar cakap kita dan dia akan cakap dekat dalam hati dia, betul juga budak cakap. Betul juga. Kan? Right? Kalau dia ada benda tu dalam hati dia, so that is the first buying signal, dan lepas tu kita boleh teruskan 40%. Right? Paling senang sekali. Okay, antara dia ada banyak cara, ni salah satu cara yang saya akan cakap. Ialah kita buat perbezaan hibah dengan farai. Hibah dengan farai. Kita boleh cakap dekat dia, farai is the very good tool. Betul? Farai memang betul. Hukum Allah. Tapi dia memang hukum Allah. Allah yang buat hukum. Tapi pelaksana dia siapa? Pelaksana dia manusia. Selagi mana pelaksana dia manusia, mesti akan ada kegagalan. Okay? Ada kekhilafan. Dia tak silap dekat hukum, tapi silap dekat pelaksana. Right? So just for example, kita boleh share kenapa faraid ni Allah suruh buat macam tu is because kalau kita mati, okay? Kalau kita mati, harta yang ada dekat kita, tak kisahlah banyak ke sikit ke, okay? Harta yang ada dekat kita akan diberikan kepada adik-beradik. Laki kita akan diberi kepada ibu dan ayah kita, akan diberi kepada adik pakcik kita kalau masih hidup. Betul tak? Ini semua penerima faraid tu. Dan juga isteri kita lah. Okay, of course lah, dan juga ikut dia punya bahagian. Tapi bila kita meninggal, kita kena tanam. Selepas tu kita dah tak perlu risau pasal anak kita. Sebab anak kita akan dijaga oleh orang yang dapat portion duit ni. Mereka ni adalah wali kepada anak kita. Okay? Alright. Diorang ni wali. Diorang ni kalau anak kita tu perempuan, diorang ni boleh nikah dengan anak kita. Right? Okay. So, kita tak perlu nak risau pasal anak kita, diorang yang akan jaga. Diorang akan yang sekolahkan anak kita sampai universiti, diorang yang akan bagi belanja, diorang akan beli baju. Itu yang sepatutnya. Tetapi, zaman sekarang ni, benda tu tak berlaku. Kita boleh cerita kat klien lah, benda tu tak berlaku. Bila dia dapat duit, harta, kalau lah kita ni duit banyak, kan, dia dapat duit kita,
dia akan bayar rumah, dia akan beli rumah, dia akan beli kereta. Dan hakikatnya anak kita dibiarkan. Okay, dibiarkan tugas isteri kita saja yang akan jaga. So why not dekat sini timbulnya kalau boleh dah tentu-tentu isteri kita saja yang jaga anak kita, kita sediakan satu duit dalam satu tool yang memang duit tu akan pergi sepenuhnya kepada wife kita, iaitu tool. Itulah hibah yang kita nak share hari ini. Okay, hibah dalam bentuk hadiah. Right? So lepas tu you just teruskan cerita berapa banyak you perlukan. Okay. So hanya ambil masa berapa minit. Kalau nak buat direct approach, gunakan idea yang macam ni pun. Kalau nak duduk dekat post, gunakan idea macam ni pun. Sebab duduk dekat post tu direct approach lah sebenarnya. Cuma kita ada satu center tempat yang kita duduk kan. Alright? So boleh guna. Tak sampai 3 minit pun boleh cerita, tak sampai 5 minit pun kita boleh habiskan cerita. Dan pastinya orang yang mendengar tu, dia akan mengiyakan apa yang kita cakap. Betul kan? Tapi orang tak nampak benda ni. Orang tak nampak. Orang kat luar dia tak nampak, tapi bila kita bercerita, dia berfikir dan dia baru perasan benda ni. Bila dia perasan, dia kata betul juga benda ni, dan kita offer dia something, solution dekat dia, right? Solution dekat dia, then kebarangkalian untuk kita dapat kes tu ada. Okay, ada. Okay, so kita gunakan cara yang macam ni. Okay. Right? So buku ni, okay, buku ni pagi ni kita tak ada nak buat apa-apa lah. Kan? Okay. Tapi sepanjang minggu ni, okay, sepanjang minggu ni, okay, saya harap you dah buat lah yang lain-lain tu kan. Apa kes yang you target apa semua kan, yang dekat sini tu kan, saya harap you dah tulis lah. Okay. Goal, my business goal. Tapi yang dekat sini production and recruitment goal pun kena ada. Right? And then activity checklist. Activity checklist ni ni lah activity yang kita nak kena buat lah. Right? Dan this is Q1 my solution action plan. Saya harap you dah buat dah. Okay, saya harap you dah buat. Kalau you belum buat, saya harap you dah buat. Tapi saya tahu semua pun belum buat. Okay. So hari ni boleh buat. Kita ambil masa sedikit. Dan my recruitment plan untuk bulan ini. Dan minggu ni kita akan isi ruang dekat sini. Okay. Make sure kita isi. Okay. Make sure kita isi ruang sini dengan ruang belakang. Bukan kalau minggu ni maksudnya minggu 19, 20 lah, tak apalah, kita anggap dalam minggu ni minggu pertama. Okay. 19 dan 20 kita kena isi. Make sure kalau you tengok muka surat 20 ada 20 points a day. Make sure nak jadi agent yang betul-betul bagus, sehari dapat 20 point. Kalau you dapat everyday 20 point, tak ada reason you tak dapat you punya target. Tak ada reason you tak dapat you punya target. Right? So itu yang kita nak share, dan kita akan review insya-Allah hari Jumaat. Okay. But pada hari Rabu kita akan check sama ada orang dah ada kes ke belum. Okay, so hari ni hari Isnin, esok hari Selasa, dan kita check apa dah ada kes ke belum. Okay. Kalau tak ada kes hari Rabu, apa kita nak buat? Kita denda lah. Tapi denda yang tak melibatkan duit. Okay. Boleh. Masuk kapek. Kapek office. Denda video approach lah. Dia pun orang. Tengoklah nanti boleh. Kan? Saya nak direct approach ke. Kan? Saya tengok minggu. Saya nak list direct approach ke. Saya nak list kontak berapa orang akan kontak berapa orang dalam sehari lepas tu ke. Kan? Dan mungkin saya nak siapa yang tak ada kes, sampai Rabu tak ada kes, saya nak dia buat live dekat IG ke. Okay? Right? So, kita akan jadikan satu benda yang adakan aktiviti yang akan mendapatkan sales. Right? Okay, so akhir sekali ialah aktiviti pada minggu ni. Kita ada malam ni kita ada iBox. Apa yang agama orang, saya dengan Kupi je. Jadi tak ada apa ni. Saya belum ada tu. Belum masuk. Aku masih daripada Paksa Jadi buat mana? di
Nanti saya tanya tu. Nanti dia cover dia kerja lah. Tahu tak? Okey je. Tahu tak? Oh, Aisyah Aisyah Alam semua tahu. Pada tahu. Yang 7 pula tu. Okay, yang lain ada lagi tak yang bawa? Kalau tak ada? Hanya ada lagi, dia kata siap. Alright, so malam ni kita ada Algos. Lepas tu hari Rabu kita ada bowling. Okay, bowling ni registration dibuka lagi. Kita dah hantar 2 tim lah. Okay, so kalau nak hantar 1 tim lagi boleh. Nak hantar 1 tim lagi boleh saja. Tapi kita dah tak ada perempuan dah. So new life planner tu kena cari yang perempuan lah. Kan? Buat NAS tak ada tim lagi. So tak ada. Kita tak ada. Poci pun tak main lagi. New Labrina yang baru kali berhenti. Oh, dia tak ada. Right? So, itu hari Rabu. Lepas tu hari Jumaat kita ada Wuzul. Right? Okay, so hari ni adalah hari terakhir untuk sekejap lagi saya akan buka. Setakat ni yang dah bayar NAS seorang. Okay. Dia tak buka list pun dia bayar. Dia kalau benda Thailand tak buka list pun dia bayar. Kalau tak Thailand kan lagi 2 minit nak habis baru dia masuk. Dah booking hotel. Dah booking hotel lah. Tak dia visit. Tinggal anak. Cak marah lagi booking tu dia. Tu tak ada aku dah booking. Okay, so hari ni kejap lagi saya buka. Saya harapkan Booking Sanglang. ramai yang akan booking lah. Saya takkan paksa. Saya memang dah 2 tahun dah saya menggunakan pendekatan tiada pasangan. Tapi ya tak ada pasangan pun alhamdulillah lah. Setiap kali IPW numbers tu okey. Main aku pun nak tengok main aku itu kan. Dengan online unit ada 4 orang je ambil kan. Okay. So kita lagi better sebenarnya. Itu pun 4 orang tu saya dengar paksa tu. Kan? Okay. So saya harap kita akan teruskan komitmen yang bagus tu tapi kita apply sekali dengan result yang bagus. Okay. So ICANN tu 200 lah. Sport kan? Sport berarti semua. Transport sendiri lah memang siap lah transport sendiri. Okay. So 200. Cumanya you nak plan pergi macam mana, you plan accordingly. You jangan plan dengan saya sebab saya confirm saya akan pergi awal. Dan saya akan menginap di hotel yang ada ICANN tu lah. Burj Khalifa tu saya akan menginap kat situ. So, saya confirm saya pergi awal. Saya kena tahu lah semalam saya pergi ke Duri WZ dia buat. Dia kata saya kena pergi seminggu awal. Awal. Banyak kebaikan dia buat tu. Jom kita pakai WhatsApp macam WZ. Tumpang mahal. Bos. Aku. Okay. Itu yang saya pelik tu kan. Kenapa WZ ni kan. Dia pergi juga tak? Dia pergi juga tak minggu tu? Dia lambat sikit. Dia lepas 3 hari saya datang dia sampai. Macam Adalah amanat-amanat dia sebelum tu nanti. Okay. So itu sajalah saya untuk pagi ini. Thanks for your time. Thanks for coming. Right. Harap semua akan ada rezeki. Kita buat yang terbaik minggu ni. Minggu ni dah kena ada kes lah. Kita sekarang ni. Hari ni baru bulan 7. 8. Hari ni 8 bulan. Kita dah negatif lah. Kamu kau ni kan? Kan? Kereta. Harus buat. Kan? Kita belum apa-apa. Kita belum celebrate kes yang pertama ni. Kes yang pertama belum masuk lagi. Negatif lah. Tapi sikit ni. Bulan lepas ni boleh. Oh, 200. 300 lebih. Okay. So, itu lah yang dapat lagi draw tu. Tu lah. Sure. Tiba pagi tu, tiba tu belah lagi tak. Alright, so saya harap bukan minggu ni lah. Saya harap hari ni ataupun esok masing-masing dah hantar kes, dah boleh buat approval. Okay, and then kita akan teruskan semua. Kalau kita tak start this week, kita akan habis. Dan kalau kita tak start this month, kalau this month katakan kita target 170,000. Kalau kita dapat 140, 150, still okay lagi. Tapi kalau tiba-tiba this month kita dapat 50,000 je, Jahanam tahun. Okay, so make sure
this month kita kena buat 100%. Bulan minggu ni 82. Right, so kita mampu dan kita memang boleh buat benda ni. Okay, insyaAllah. Alright, so itu saja. Saya rasa kita tak akan makan tengah hari ni. Kita akan makan tengah hari dan semak. Right, macam banyak semak. Alright, thank you bro kerana membawa makanan hari ni. Alright, so itu saja untuk hari ni. Good luck to all. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.